Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajar Ashikin binti Ishak. Hari ini saya akan membentangkan projek akhir untuk demo PSM2. Saya akan membuat demo berdasarkan use case. Demo pertama akan melibatkan dua aktor, iaitu pengguna mewakili petani dan pekerja. Aktor kedua ialah pentadbir. Petani dan pekerja mempunyai 4 modul, iaitu log masuk SPAT, pendaftaran akaun, graf dan notifikasi amaran. Aktor untuk pentadbir. Pentadbir akan membuat pengesahan pengguna untuk log masuk SPAT di mana pentadbir akan menghantar kod OTP untuk petani dan pekerja masuk ke akaun mereka. Yang kedua, pentadbir akan membuat pengesahan pengguna untuk pendaftaran akaun pengguna. Ini adalah aplikasi SPAT. Modul pertama ialah log masuk SPAT. Saya akan memasukkan nombor pengguna iaitu petani atau pekerja. Pengguna perlu menunggu kod pengesahan OTP yang dihantar daripada pentadbir. Pentadbir akan menghantar kod OTP kepada pemilik nombor tersebut. Pengesahan OTP berjaya. Saya menggunakan teknologi keselamatan OTP untuk pembangunan aplikasi ini. OTP lebih selamat daripada keterlaluan statik yang biasa direka atau dibuat oleh pengguna kerana ia mempunyai isi yang lemah atau digunakan kembali pada beberapa akaun pengguna yang lain. Selepas memasuki log masuk, untuk pengguna yang baru, pengguna perlu membuat pendaftaran akaun. Pengguna perlu memasukkan nama pertama, nama akhir dan email. Pentadbir akan mengesahkan akaun pengguna. Pengguna dapat melihat maklumat akaun pengguna. Pengguna dapat menukar gambar pengguna pada aplikasi ini. Muat naik gambar berjaya. Modul yang ketiga adalah graf. Titik 3 ini berfungsi sebagai button menu dan log keluar SPAT. Untuk memasuki modul ketiga iaitu graf, pengguna perlu menekan button menu. Terdapat dua pilihan menu iaitu graf dan info. Untuk modul graf, objektif 1 dan 2 mempengaruhi modul graf. Objektif pertama dalam modul ini adalah
Mereka bentuk sistem pengawalan air evapotranspirasi ET dengan IoT menggunakan aplikasi Android dalam mengesan dan mengawal isi padu air dan kelembapan tanah. Kedua, membangunkan aplikasi SPAET untuk pemantauan secara atas talian. Kedua-dua objektif ini telah dicapai melalui modul yang ketiga, iaitu graf. Pertama, untuk mengesan nilai kelembapan tanah, pengguna perlu melihat graf kadar kelembapan tanah. Apabila nilai dalam keadaan yang tinggi, iaitu 1024, ia menunjukkan tanah dalam keadaan yang kering. Apabila nilai dalam keadaan yang rendah, 928, ia menunjukkan tanah dalam keadaan yang lembap. Untuk mengesan isi padu air, kadar kelembapan tanah berkait dengan graf kadar pengaliran air. Apabila tanah dalam keadaan yang kering, 1024, air akan dialirkan dalam jumlah 1176 ml bersamaan 1.1 liter. Apabila tanah dalam keadaan yang lembap, kadar pengaliran air adalah kosong. Nilai-nilai ini diperolehi daripada pengiraan ET. Untuk mengesan dan mengawal isi padu air dan kelembapan tanah pada objektif 1, pengiraan ET digunakan. Pertama, untuk mendapatkan nilai ETP, nilai-nilai seperti nilai suhu dan solar dan radiasi solar digunakan untuk mendapatkan nilai ETP. Selepas mendapatkan nilai ETP, nilai ETP akan digunakan untuk mendapatkan nilai ETA. Nilai ETA adalah nilai yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah air per pokok dalam masa sehari. Untuk pengiraan ETA, nilai KC digunakan. Nilai KC adalah nilai peringkat pertumbuhan pokok pada peringkat awal, pertengahan dan pengakhiran. Selepas mendapatkan nilai ETA, nilai ETA akan digunakan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan air untuk pengaliran air dalam masa sehari. Di sini menunjukkan saya telah mencapai objektif utama dalam mengesan dan mengawal isi padu air dan kelembapan tanah mengikut pengiraan kaedah ET. Kedua, saya dapat mencapai objektif ini dengan petani dapat memantau tanaman secara atas talian dengan melihat kadar pengaliran air dan kadar kelembapan tanah pada graf. Selain itu, menu info digunakan untuk melihat maklumat aplikasi SPAET atau tujuan SPAET dibangunkan. Modul yang terakhir dalam demo 1 adalah notifikasi amaran. Notifikasi amaran dihantar apabila tanah dalam keadaan yang kering.
Air dialirkan apabila notifikasi amaran dihantar, iaitu tanaman dalam keadaan yang kering. Demo kedua melibatkan satu aktor iaitu ESP8266 Node MCU di mana ia mempunyai dua modul iaitu penghantaran analisis data dan pengairan air secara automatik. Aktor ini merupakan pusat untuk keseluruhan sistem di mana ia mengumpul data daripada Arduino Uno dan menghantar analisis data kepada ThinkSpeed IoT Cloud. ThinkSpeed IoT Cloud akan menghantar data terus kepada aplikasi SPAET. Aktor ini juga akan membuat pengairan air secara automatik. Penghantaran analisis data kepada ThinkSpeed IoT Cloud. Tanah dalam keadaan yang kering. Air dialirkan. Apabila tanah dalam keadaan yang lembap, graf menunjukkan penurunan. Nilai berubah air diberhentikan. Modul yang terakhir dalam aktor yang terakhir adalah pengairan air secara automatik. Tanah dalam keadaan yang kering. Air dialirkan secara automatik. Apabila air dalam keadaan yang lembap, air dimatikan secara automatik melalui solenoid valve. Sekian, terima kasih.